الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Silakanlah ya rahmat Allah minta bersesat kepada dirinya yang berdosa serta sekalian jemaah sekalian yang hadir pada hari ini, agar sama-sama kita melihat sejauh mana kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sekadar kita mengucapkan di bibir kita bahawa kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wajib kepada kita pada hari ini, pada saat ini, sementara umur kita masih diberikan oleh Allah kepada kita, jasad kita masih boleh bergerak, muhasabah, hitung kembali sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakanlah segala perintah perintahnya, tinggalkanlah segala larangannya, amalkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadar yang kita mampu. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengutuskan seorang Rasul yang mendatangkan kebaikan yang luar biasa, satu kebaikan yang tidak pernah dibawa oleh orang lain, yaitu menyelamatkan umat Nabi Muhammad ini hingga akhir zaman, sehingga kita layak memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mana Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam dari yang akan diturunkan semula Nabi Allah Isa ini di dalam peristiwa akhir zaman satu masa nanti. Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam meninggalkan umat manusia keamanan, sehingga sebahagian besar daripada mereka telah sesat daripada ajaran yang benar. Walaupun amalan haji, ibadat haji dilakukan pada umat terdahulu oleh orang-orang terdahulu sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi haji mereka tidak patuh pada syariat Allah. Haji mereka telah rosak, telah dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin Arab pada diri. Allah telah datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang pertama, yang semua kita tahu. Wahyu itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, baca. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kalian. Allah mendatangkan seorang guru yang mendidik diri kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu disebut dalam surat Al-A'raf, laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guru, maka aku tidak akan kenal akan Tuhan. Kalau kita tidak belajar dengan gurunya, dengan
tidak akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hari buruh yang disambut oleh dunia, walau hari buruh ini sebenarnya setiap hari ditawari memuliakan buruh kita. Allah datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mengajak manusia ke arah kejahatan. Tidak ada satu isi pun dalam syariat Nabi mengajak manusia melakukan kejahatan. Semua amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan mudarat kepada kita, baik tubuh badan kita, anggota kita, hidup kita, masa kita, rezeki kita, tidak ada mudarat. Contohnya disyariatkan kepada umat Nabi untuk bersedekah, membayar zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Kedua-dua amalan ini ialah memberikan harta kita kepada orang, tetapi amalan itu tidak menggunakan harta kita. Tidak ada orang yang jatuh miskin disebabkan bersedekah. Tidak ada orang yang sempit berzina kerana membayar zakat. Tidak ada orang yang pemurah Allah Ta'ala sempitkan berzina sehingga dia jadi bawah dan tidak ada. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqadat sadaqatun lillahi." Tidak akan berkurangan sedekah itu akan harta kita. Apabila Nabi datang membawa Islam, Nabi mendapat tekanan yang hebat daripada pembesar-pembesar Quraisy di kalangan ahli keluarga Nabi sendiri. Orang yang banyak menentang Nabi ialah Abu Lahab yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Namun hari ini Abu Lahab bukan lagi keturunan Nabi. Siapa yang kafir di kalangan keluarga Nabi, mereka mati kerana menentang Nabi, mereka bukan lagi keturunan Nabi. Sebab itu dia terjadi farid antara perkara yang boleh menghalang ashabul furud, ahli keluarga yang lain mendapat farid harta peninggalan Nabi mati. Antaranya ialah orang yang hutan tidak layak mendapat harta pusaka. Terputus keturunan seperti isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam, isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam yang melanggar perintah Allah, mereka mati, mereka bukan lagi isteri kepada Nabi-Nabi itu. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi tak pernah tengok malaikat Jibril. Nabi rasa pelik disebut dalam kitab Al-Husirah kalangan Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Bumi yang dibunuh ketika mengajar di Jami' Al-Iman di Mazra'ah di Baghdad. Beliau menyatakan Nabi menyangka itu adalah jin yang datang kepada Nabi dengan rupa parang yang besar. Duduk antara Nabi namun ke arah mana Nabi berbalik, Nabi akan melihat bentuk rupa parang Jibril. Nabi tidak kenal malaikat Jibril. Nabi turun daripada Gua Hira, balik ke rumah dalam keadaan demam ketakutan. Nabi sebut kepada isteri Nabi, "Wallahi laqad khashitu ala
menyimpan dakwah itu secara sir. Allah suruh Nabi dakwah secara senyap-senyap. Nabi cari orang yang minat kepada Islam. Maka Islamlah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sayyidina Abu Bakar bekerja keras mengajak sahabat-sahabatnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar ini bekerja keras mengislamkan sahabat-sahabat Nabi, menghiburkan sahabat Nabi hampir 40 orang. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Arqam yang rumahnya dekat dengan Bukit Safa pada pintu nombor 14 yang ditulis bab Tawaratul Nabi dengan tanggal yang ditulis Al-Arqam bin Arqam. Disitulah tapak rumah Sayyidina Al-Arqam bin Arqam dijadikan markas Islam. Selepas 2 tahun Allah perintahkan Nabi menyampaikan dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Rasulullah, sampaikanlah nasihat perintah Allah ini kepada ahli keluarga yang terdekat. Mohonlah Nabi lahum, vaksinasi Nabi lahum, awal dakwah berisahai sakitlah. Nabi kata, aku tidak sakit wahai ibu-ibu saudara, tetapi aku bimbang bagaimana untuk aku menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga. Allah telah perintahkan aku sampaikan dakwah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan oleh ibu saudara, kalau kami ingin bertemu dengan ahli keluarga kita, jangan kami dan cukup Allah, karena Allah tidak akan suka dengan cara Islam kami. Malam itu Nabi jauh makan ahli keluarga. Allah mula bermulut. Jangan ada yang tinggalkan agama dan nenek moyang kita. Jangan ada yang tinggal sembahan berhala. Orang yang pertama masuk berhala dalam beberapa dia Abu bin Muhammad. Dia masuk patung yang pertama letak dalam kelapa di depan Kaabah, diberi nama Tuhan. Setiap orang yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, mereka akan menyebut nama Tuhan dan mereka akan berkata, Allah tidak ada sekutunya kecuali patung kayu ini yang namanya Tuhan. Dia adalah sekutu bagi Allah. Orang pertama bawa patung masuk muka, nama Abu bin Muhammad. Bila Allah masuk dalam majlis dia potong Nabi tak boleh cakap sampai habis makan. Dan dia keluar bercakap sendiri. Lalu dipaksa oleh Allah. Abu Lahab kata kepada Abu Talib, sebelum orang kampung ambil tindakan dekat anak-anak kita, kan tolong ambil tindakan dekat anak-anak kita. Dakwah itu terus tersebar. Bila dakwah itu tersebar, tuan-tuan, kesalahan Nabi itu makin hebat, sehingga mereka meletakkan Nabi di atas kepala Nabi. Di Nabi tidak ada Islam kita. Kita yang bukan kaya Nabi ini sebab Nabi yang sampai Islam itu pada kita. Kalau Nabi sembunyi Islam itu, kita tak faham. Nabi sanggup mengorbankan seluruh kehidupannya demi mengabdikan Tuhan, mendapat hidayah daripada Allah. Islam itu telah tersebar di mana. Nabi mendapat ancaman yang hebat. Nabi ditentang oleh golongan-golongan yang hebat. Satu hari Nabi solat di hadapan Kaabah yang lebih tepat Nabi. Nabi solat di antara Kaabah dengan Bukit Safa. Bukit Safa ini besar, solat dulu ini besar. Dia bukan hanya menyentuh, dia besar sampai dekat dengan Kaabah. Dibuang oleh kerajaan Quraisy, kerajaan tahun ini dikorek dengan tinggi bukit. Bukit itu besar. Nabi semayang di hadapan Bukit Safa, main Abu Jahal. Dia lompat muka Nabi dengan seketul batu sehingga mengalir darah daripada kepala Nabi. Bila Sayyidina Hamzah balik daripada memburu, dia dapat berita selalu dia lari, dia akan bawa, kemudian dia akan masuk dalam
dia masuk dalam mewah tu, dia tak cakap banyak, dia pergi dekat Abu Jahal, dia bawa keluar tanah dia, dia ketuk kepala dia, dia ketuk kepala Abu Jahal, dia memang dan kawan-kawan mengikut Abu Jahal. Kalau orang nak buat, kami kita tepuk, jom kita lawan. Abu Jahal kata biarkan dia, kerana memang Abu Jahal mati anak saudara yang dengan maksiat yang dahsyat. Abu Jahal menghina anak saudaranya dan aku memukul anak saudaranya. Biarkan Allah memukul. Lalu kata Allah, aku telah beriman dengan Muhammad dan aku telah mengikut agama Muhammad. Dia Allah balik rumah dia dulu. Dia kata bila aku Islam, aku tak Islam pun, tapi aku dah nampak mereka orang Mekah, aku Islam. Kata saya aku pergi ke Kaabah, aku berdoa kepada Allah supaya hinakan keraguan dalam diri. Adakah aku nak tinggalkan agama dan nenek moyang, atau aku kekal dengan agama Islam yang aku telah mengakui? Sebelum aku habis berdoa, Allah tenangkan hatiku. Aku pergi mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku beriman dengannya. Sayyidina Hamzah merupakan bapa saudara Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan, kita hari ini Allah tak uji macam tu pun. Kita hari ini Allah tak uji macam tu pun. Allah uji kita dengan satu perkara, iaitu manah. Duit ada, betul ada, isteri ada, anak ada, rakyat ada. Kita ni manah. Badan saya bersama. Tuh, ada tadi. Kita akan duduk. Kita berani tak tahu siapa ajak kita. Kalau orang kata kita duduk. Siapa ajak kita? Mana ada kita dengan guru kita? Lagi luas masjid, lagi jauh jemaah duduk dalam masjid. Bila kita tepuk, dia kata ustaz tu jahat. Ustaz tu mulut dia jahat, mulut dia kata dia dengan guru ketika mengaji, dia tak bertahu. Lepas ni kalau ada kuliah, jom dia naikkan. Kalau diri kita duduk depan buku kita, sahabat Nabi tak pernah mengaji duduk jauh. Kita yang tak pandai mengaji. Orang tadi pandai. Orang tak pernah kita duduk beda. Rasa mereka kita duduk beda. Mengaji kita mereka. Saya berbuat sampai nanti ya. Lepas nanti dengan mereka. Mengaji dengan nanti ya. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang hari keyakinan, yaitu kematian. Mengaji bukan apa. Mati 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mati ya. Lepas tu tak kena mengaji lah. Kita di mana? Nak kisah anak kaya tak kaya kita tak budi. Anak tak tahu buku kita tak budi. Tuan-tuan, anak tu adalah esok yang paling mahal yang kami sebut. Ila matan Adam inqara amaluhu illa min salat. Apabila mati anak Adam itu, terputus segala amalan anak Adam itu. Tak ada
Hanya atau orang boleh tu hak tu kita hantar covid ke dalam agama ni. Anak yang tak orang pandai tu hak rumah orang yang tersebut soal kami tersebut ada pada hari lainnya hak tu kita hantar di rumah. Bukan salah. Jangan kata saya hina orang itu di pondok. Tak, nak kata ni lama kenapa tidak hantar anak-anak kita yang pandai, yang pintar-pintar, yang cerdik-cerdik supaya lahirkan hari ulama yang hebat dalam daerah kita. Kita harus umur habislah. Umur semua al-rahidun. Mereka telah pergi meninggalkan kita. Kita kena hantar anak kita bangun awal dah subuh 5.45 pukul 5 bangun dalam tahajud 2 rakaat nak mati dah bangun tahajud 2 rakaat. Ada anak kita sayang tahajud, ada anak kita berjamaah. Kalau tak ada di masjid banyak di rumah. Kami tolak kadang-kadang juga ya kalau aku beli motor yang seksi itu mana ada kamu selesai Allah kita ada kamu itu Tuhan tanya kita dilayani dia ada anak sendiri itu ada Pak Nabi 7 hidup hatta bimbing dia kamu dia boleh di rumah kita ada apa anak dakwah kita satu awal tinggi kita ada di bawah sehingga kita orang yang muslimah dan semua. Sebab muslimah ini dia suka buat belah dia suka. Dia nak pakai baju bagaimana dan takkan pendek ikut supaya bila kita tengok dia bawah, kata pada bawah, kata dia tak kena bila tengok suami-suami yang diorang, kata isteri kita tak aurat dia. Saya bilang kalau tak pandai nak cari isteri, bawa isteri main-main. Masih kita ni ada kuliah di mana kalau budak nak boleh kita ni masih saya pun ada kuliah-kuliah yang berdekatan dengan kita mau kita makan sampai boleh dimakan harus mana kalau boleh takkan nak tengok kita ni kuliah di sekolah kita kadang kita kadang takkan tak boleh sebab buang juga anak tu karena kami telah dipuji oleh Allah dengan ujian yang hebat. Kita patut menghargai Nabi dengan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil akidah betul-betul. Di mana yang disebut oleh guru kita tadi. Mengambil akidah kita lupa. Kenapa ni? Bila kami kita tak faham. 24 hari dalam tak tahu ini. Teks khutbah yang dikeluarkan oleh jabatan ahli waris agama negeri kita. Cerita tentang akidah dia itu kata faham tiga fahaman saya rujukan saya butuh hak keluar di negeri kita bulan 4 24 hari dia kata tauhid ada 3 uluhiyah dan semua sifat dibuka akidah kita. Saya hari khutbah tu saya rujuk dengan hari majlis fatwa dari kita. Tuhan kata nak tahu saya. Tuan kalau kita tak ngaji betul-betul akidah kita kosong. Hebat hidup kita. Baik akhirat kata dia. Mudah-mudahan sepada dengan hari dulu kita akan sambut balik suara. Sepada dengan awal Dzulhijjah 10 hari yang terbaik yang kita akan sambut. Kita dapat memenuhi ruang masjid kita dengan berat berdoa. Masih ramai lagi yang tak main yang rumah di masjid. Masih ramai lagi. Saya tahu saya main kadang ni orang yang lagi. Mainlah. Bukan lama. Kita ubah diri kita sebelum Allah kita duduk dalam hukum. Main ubah hidup kita sebelum Allah kita jadi main. Main kita ubah iman kita sebelum Allah letak kita masuk dalam tanah dan akan berhadapan dengan muka nanti yang tidak akan telah dibuka lagi kepada Allah yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة السائلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Marilah kita perbanyakkan amalan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah, jangan pernah berhenti daripada berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا جلالة الملك الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان المدينة وولي عهد الدنيا السلام كل تذكر شرفه المدينة ابن السلطان صالح الدين وجميع السلطة المدنية. اللهم وفقهم بما تحبه وترضى. اللهم وفقنا بما تحبه وترضى. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وانصرنا وانصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.